Bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 878. Apabila Menteri acah-acah prihatin. Antara geng Niki dan peniaga kecil Melayu. Kerajaan, pimpinan Perikatan Nasional gagal. Ingin berkongsi memakai baju baharu Maharaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebetulan Kota Baharu ialah kawasan parlimen yang diwakili oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Beliau juga yang cacar merba ketika mengeluarkan pengumuman kadar kompaun baharu bagi kesalahan individu dan syarikat yang didakwa melanggar prosedur operasi standard atau SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Mengulas mengenai kes peniaga yang dikenakan kompaun RM50,000 itu, Taqiyuddin berkata denda maksimum bagi pengusaha perniagaan yang melakukan kesalahan beroperasi melebihi waktu dibenarkan ialah RM10,000. Perkara itu ditetapkan dalam garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Katanya pindaan dibuat terhadap Akta 342 bagi menaikkan kadar kompaun yang boleh dikenakan terhadap sesuatu kesalahan kerana menyebabkan penularan COVID-19 dalam negara. Namun begitu, langkah mengenakan kompaun di bawah akta tersebut mesti dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan telah menggubal garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta 342 untuk dijadikan panduan kepada pihak penguatkuasa yang menjalankan penguatkuasaan pematuhan SOP yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan tindakan kompaun RM50,000 yang dikenakan terhadap kes tular peniaga ingkar SOP PKP itu berada di luar bidang kuasa beliau. Tadi saya lihat sendiri melalui media bahawa Menteri Undang-Undang telah memberi penjelasan bahawa saman RM50,000 itu adalah keterlaluan sebab telah pun dibentangkan dengan terperinci dari segi jenis-jenis kesalahan dan jumlah saman yang patut dikenakan. Lagipun RM50,000 itu dari segi ordinan darurat sebelum ini yang diumumkan adalah berkaitan dengan syarikat, ujarnya. Beliau menjelaskan perkara tersebut di bawah bidang kuasa penguatkuasaan pihak polis, manakala rayuan pengurangan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata KKM amat prihatin serta memandang serius kes berkenaan dan meminta peniaga mengemukakan permohonan rayuan terhadap kompaun itu secepat mungkin. Dua nama yang tular ialah peniaga rojak colek Muhammad Azizi Muhammad Nur dan juga peniaga burger Wan Muhammad Faisal. Nampaknya beberapa menteri menjarakkan diri daripada isu peniaga kecil yang dikenakan kompaun maksimum tersebut. Namun tiada pula kedengaran suara Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin walaupun polis di Raja Malaysia adalah agensi di dalam kementeriannya. Sementara itu, Majlis Perbandaran Kajang MPKJ dilaporkan telah mengarahkan sebuah funfair yang beroperasi di Ceras Selatan, Balakong, Selangor ditutup dengan serta-merta kerana didakwa melanggar SOP. Dalam klip video berdurasi 13 minit yang menjadi viral di media sosial, seorang pengamal media mempersoalkan mengapa pihak berkuasa tempatan mengizinkan funfair beroperasi sedangkan kadar jangkitan COVID-19 masih tinggi. Funfair tersebut mula beroperasi pada 12 April lalu dan jangka ditutup pada 24 Mei akan datang. Dalam kes funfair ini, mana pergi pihak polis dan KKM sedangkan ia terletak di kawasan terbuka berhampiran sebuah kompleks membeli belah ternama di Ceras Selatan. Senario menjadi cacar merba apabila aktor-aktor penggeraknya cacar merba. Sudah bertahun mentadbir, mengurus dan mengendalikan pandemik COVID-19 di negara ini, tetapi masih tak pandai-pandai juga para menteri tebuk atap ini. Inikah caranya Perikatan Nasional menyelamatkan Islam dan Melayu di Malaysia?
Pada 18 Mac lalu dalam satu wawancara Sinar Harian menerusi program Sinar Live bersama IGP, Tan Sri Abdul Hamid Bado mendedahkan kewujudan gerakan dalaman daripada kalangan pegawai muda dalam PDRM yang bercita-cita untuk menjatuhkan beliau. Selepas pendedahan itu, Abdul Hamid Bado mendedahkan seramai 34 pegawai dan anggota penguatkuasa terlibat sebagai ahli geng Niki, kumpulan yang dikaitkan dengan pengasas Winner Dynasty Group Niki Liao Sun Hee. Kini 10 pegawai polis dan 2 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ditahan kerana disyaki terlibat dengan Niki Liao yang berjaya melarikan diri susulan pengkhianatan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Johor Ayub Khan Maidin PC, antara yang ditahan adalah 2 pegawai kanan polis yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman JSJ dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Turut ditahan ialah 2 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam 2 operasi yang dijalankan di Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan bermula 21 April lalu. Di Bukit Aman, kita menahan Superintendent dari JSJ dan Inspektor dari JIPS, kata Ayub Khan dalam satu kenyataan. Sementara itu, di Selangor, polis menahan seorang berpangkat Deputy Superintendent DSP dan 2 inspektor dari JSJ dan seorang lagi inspektor dari cawangan khas. Seorang DSP turut ditahan di Selangor, manakala di Kuala Lumpur, seorang Assistant Superintendent ASP yang bertugas di unit jenayah komersial di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. 2 inspektor pula ditahan di Negeri Sembilan. Kata Ayub Khan, 2 pegawai SPRM yang ditahan ialah seorang penolong Pesuruhjaya dan seorang lagi pegawai penguatkuasa kanan. Di kontijen Kuala Lumpur, kita menangkap 2 berpangkat ASP yang bertugas di JSJK dan JSD IPD Sentul. Di kontijen Negeri Sembilan, kita tangkap 1 berpangkat inspektor yang bertugas di Pelapul Air Hitam. Dan turut ditahan tuan-tuan adalah 2 pegawai SPRM Putrajaya. Seorang berpangkat penolong Putrajaya dan seorang berpangkat penguasa. Mereka yang ditahan berusia antara 36 dan 49 tahun. Penahanan dibuat menerusi Ops Pelikan 3.0 Fasa 2 yang dijalankan bagi memburu Niki Liao dan Saki Baki Gang yang didakwa terlibat dengan sindiket pengubahan wang haram dan penipuan yang melibatkan jutaan ringgit. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 130V hingga Seksyen 130ZB Kanun Keseksaan Bab 6B, Jenayah Terancang Kanun Keseksaan dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Katanya, pihak SPRM mengesahkan penahanan 2 pegawainya yang dipercayai terlibat dengan jenayah terancang geng Niki. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki dalam kenyataan berkata pihaknya telah memberi kerjasama kepada polis dengan menyerahkan kedua-dua pegawai berkenaan bagi membantu siasatan. Bandingkan berita yang disampaikan kepada rakyat oleh Ketua Polis Johor dengan apa yang dilakukan oleh anak buah Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafi'in Mamat. Ketua Polis Negara dan Ketua Polis Johor berusaha membersihkan imej PDRM dengan memburu dan menghapuskan rangkaian penjenayah elit Niki Liao yang membelit sehingga membentuk kartel polis. Manakala anak buah Ketua Polis Kelantan pula bertindak mencela imej polis dengan memburu peniaga kecil Melayu yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dengan tindakan saman tanpa budi bicara. Lalu terpaksa Syafi'in Mamat sendiri tampil dengan kenyataan akan mengambil pendekatan untuk meneliti kompaun RM50,000 yang dikenakan terhadap 3 peniaga terbabit termasuk peniaga burger dan peniaga colek. Jom Channel tidak mempertikaikan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Semua pihak wajar patuh kepada peraturan tersebut, tidak kira para menteri, selebriti, peniaga, penguatkuasa atau rakyat biasa. Lebih-lebih lagi Menteri Agama amat berat tanggungjawab beliau untuk menunjukkan contoh terbaik kepada umat Islam tentang kepatuhan kepada SOP yang digubal sendiri oleh gerombolannya. Namun, rakyat Marhain kecewa kerana begitu mudah untuk menjadikan peniaga kecil sebagai seorang penjenayah, tetapi sangat sukar menangkap penjenayah sebenar yang beroperasi sebagai kartel polis.
Bagaimanapun kejayaan mengenakan kompaun RM50,000 kepada beberapa orang peniaga kecil atas dakwaan berniaga melewati waktu yang dibenarkan tidak akan dapat menutup bangkai kartel yang sedang membusuk dalam PDRM. Malah ia membantu memalapkan sinar kejayaan usaha membasmi kartel polis yang sedang cuba diraih oleh pucuk pimpinan PDRM di samping menambah kebencian rakyat kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tolong jangan aniaya peniaga kecil Melayu. Pemimpin Pakatan Harapan sependapat bahawa kerajaan pimpinan Perikatan Nasional gagal. Ia gagal dalam mempertahankan sistem demokrasi. Ia gagal kerana tidak ada hala tuju. Ia gagal memberi jaminan ekonomi kepada rakyat kerana berterusan membawa rakyat dan Malaysia ke arah yang salah. Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebuah sistem yang menginjak aspek parlimen adalah sistem diktator, bukan demokrasi. Malangnya itulah yang berlaku di negara kita. Kedudukan maruah parlimen kini tergantung pada pemuka-pemuka yang tidak punya mandat sama sekali. Dan ini jelas menunjukkan bahawa aspek semak imbang yang dijamin perlembagaan ini terus dinodai dengan rakus, tegas Anwar dalam satu kenyataan. Kata Anwar, demokrasi mesti ditegakkan walaupun berhadapan dengan kemelut. Suara rakyat tidak boleh dipadam oleh pihak berkuasa yang rakus dan gila kuasa. Menurut beliau, kuasa dan undang-undang yang diperuntukkan darurat setakat ini tidak memberi dampak yang positif dalam usaha kita melawan wabak COVID-19. Sebaliknya, ia digunakan untuk membungkam wartawan dan media serta memberi kuasa pada kerajaan untuk menggunakan dana awam tanpa hormat pada prinsip keterusan dan kebertanggungjawaban kepada Parlimen. Menggunakan hampir 50% dana dari kumpulan wang amanah negara KWAN untuk pemerolehan vaksin sebagai contoh, ujarnya. Beliau tidak nampak sebarang tanda bahawa darurat ini akan tamat dalam masa terdekat. Kata Anwar, peningkatan kes penularan COVID-19 hari ini hanya akan memberi alasan kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk melanjutkan tempoh darurat melepasi bulan Ogos 2021. Saya yakin inilah matlamat sebenar pemerintah, memperpanjang tempoh darurat selama mana yang mungkin meski dengan jumlah jangkitan yang akan terus tinggi. Prestasi Malaysia akan terus dicorot dengan masalah pengangguran tanpa reformasi ekonomi yang menyeluruh, ujarnya. Malaysia, kata Anwar, juga terkebelakang dalam persaingan untuk mendapat pelaburan di rantau ini. Sikap kerajaan ini yang terus berhutang dan berbelanja tanpa semak dan imbang akan memberi dampak buruk kepada generasi akan datang, tegasnya. Ekonomi tidak akan mampu pulih bila mana keyakinan kepada kerajaan dan kebijaksanaannya tidak wujud serta prinsip negara hukum terus diinjak tanpa belas, tegas Anwar. Senada dengan kenyataan Ketua Pembangkang itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata kerajaan yang tidak mempunyai sasaran dalam usaha memenuhi kepentingan rakyat dan negara boleh disamakan dengan sebuah kerajaan yang tidak mempunyai hala tuju. Sebaliknya, sebuah kerajaan yang betul adalah kerajaan yang mempunyai manifesto dan hala tuju yang mereka perjuangkan seperti Kerajaan Pakatan Harapan. Kehadiran Kerajaan Perikatan Nasional kini merupakan pertama kali dalam sejarah negara apabila ia bertukar menjadi pemerintah melalui langkah syaitan, bukan syaratan, dan bukannya melalui mandat rakyat dalam pilihan raya, tegas Muhammad dalam ucapannya di Perkhidmatan PAU seperti dipetik Malaysia Deadline. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng pula secara sinis merujuk kepada tinjauan Merdeka Center bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat kadar sokongan 67% yang luar biasa, buat Kerajaan Perikatan Nasional gagal sehingga Malaysia mencatat jumlah kes COVID-19 tertinggi di Asia. Dari segi per kapita, kadar vaksinasi yang rendah, berhadapan krisis ekonomi yang semakin parah dan ketidakstabilan politik setelah kehilangan majoriti parlimen. Hal ini dicerminkan melalui tinjauan yang sama yang secara paradoksnya menunjukkan bahawa 46% responden percaya bahawa negara ini menuju ke arah yang salah berbanding dengan 41% yang percaya bahawa negara sedang bergerak ke arah yang betul. Menurut Guan Eng, kerajaan gagal mengeluarkan ekonomi negara dengan cepat daripada kemelesetan ekonomi walaupun telah berbelanja RM622 bilion melalui pelbagai pakej rangsangan ekonomi dan belanjawan 2021 serta gagal mencegah lonjakan terbaru COVID-19 berikutan ketidakstabilan amalan 2 darjat dan pusingan U dasar kerajaan. Mengulas mengenai KWAN, Guan Eng berkata,
menggunakan keperluan untuk memerangi COVID-19 sebagai dalih untuk menjarah KWAN tidak dapat diterima. Ketika Belanjawan 2021 memperuntukkan 17 bilion ringgit untuk dana COVID-19 dan kerajaan masih dapat meminjam dari pasaran hutang domestik bersaiz 1.3 trilion ringgit. Kata Guan Eng, hanya apabila kerajaan tidak dapat meminjam atau pendarafan kredit antarabangsa begitu rendah sehingga hanya Ahlong yang bersedia memberi pinjaman, barulah KWAN boleh digunakan menyelamatkan negara. Ini kerana KWAN adalah dana untuk masa depan anak-anak kita. Menggunakan tabung 17.4 bilion ringgit KWAN sekarang setakat akhir 2018 dan bukannya meminjam adalah pengurusan keuangan negara yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak cekap, tegas Guan Eng. Beliau berkata demikian semasa konvensyen biasa negeri DAP wilayah persekutuan di Kuala Lumpur pada 25 April lalu. Rumusannya, ketiga-tiga pemimpin Pakatan Harapan sepakat bahawa kerajaan Perikatan Nasional yang tidak dipilih rakyat tidak dapat membawa negara ke arah yang betul, tidak mempunyai hala tuju dan sudah pasti akan bertindak tanpa memberi keutamaan kepada rakyat. Kalau dahulu ekonomi rakyat dan negara sekadar sakit pening, kini sudah menjadi barah. Pendeknya, kenyataan pemimpin Perikatan Nasional bahawa ekonomi negara bertambah baik hanyalah semata-mata demi memenuhi perjalanan ego mereka. Perikatan Nasional yang dianggotai Bersatu dan PAS tidak akan berdiri tanpa sokongan UMNO Barisan Nasional, GPS dan gerombolan parti-parti kecil di Sabah. Justru, jika Perikatan Nasional gagal, maka barah yang diderita negara. Natijah kegagalan ini puncanya sama ditanggung oleh UMNO, Barisan Nasional, PAS, GPS, PBS dan juga STAR. Kalian semua sama-sama gagal. Noktah. Bagi mereka yang membacanya tentu tersenyum simpul apabila ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad membuat analogi The Emperor's New Clothes dengan telatah Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Ia kisah dongeng mengenai seorang maharaja yang terlalu asyik dengan pakaian cantik dan fashion terbaru sehingga terpedaya untuk membeli dan memakai baju tenunan benang ajaib yang kononnya hanya dapat dilihat oleh golongan bijaksana. Sementara itu golongan bodoh tidak dapat melihat baju berkenaan. Sedangkan pada hakikatnya sang maharaja berada dalam keadaan bogel. Tiada yang ingin menegurnya kerana semua takut dianggap bodoh dan ingin dianggap sebagai golongan bijaksana. Maka semua memuji baju maharaja kononnya cantik dan begitu halus tenunannya serta indah coraknya. Maka maharaja berasa begitu bangga terus menayangkan baju baharunya di khalayak dalam keadaan dirinya sedang telanjang bulat. Mungkin begitulah keadaannya seseorang yang dianggap ilmuwan dan ulama taraf dunia selepas menghasilkan tulisan dan kupasan yang turut disertakan ayat Al-Quran dan juga hadis. Tulis Khalid yang juga Ketua Komunikasi Amanah Nasional di Malaysia Deadline. Menurut Khalid, dalam keadaan sentiasa dikipas oleh golongan pengkagum dan walaunya, Presiden PAS tetap dipuji atas tulisannya walaupun bagi orang ramai isinya teramat cetek, malahan cukup dangkal. Seperti mana baju baharu maharaja bertujuan mendedahkan kehebatan pakaian sang maharaja, tulisan seseorang ilmuwan atau ulama kononnya menzahirkan kebijaksanaan dan kehebatan pemikiran ilmuwan atau ulama berkenaan. Tetapi dalam kes ini, sebaliknya tercapai. Sang maharaja didedahkan tanpa seurat benang dan ilmuwan atau ulama tersebut mendedahkan kecetikan pemikiran, ujar Khalid. Dalam hubungan ini, Khalid berkata Hadi tidak memahami perbezaan antara darurat dan perintah kawalan pergerakan, sedangkan perbezaannya basic dan nyata. Penghujaan beliau yang ingin menyamakan golongan yang menyeru darurat ditamatkan dengan golongan ekstremis agama yang sanggup membunuh diri, iaitu suicide bombers, adalah berpaksikan andaian tamatnya darurat bererti tamatnya PKP. Sedangkan, kata Khalid, PKP dan darurat adalah dua perkara yang berbeza. PKP pernah dilaksanakan dengan jayanya tanpa diisytiharkan darurat. Malahan tiada apa yang dilakukan di bawah PKP yang memerlukan darurat diisytiharkan. Mengulas mengenai penggunaan ayat Al-Quran dan hadis oleh Hadi, Khalid berkata tiada siapa yang mempertikaikan keperluan SOP PKP. Maka dibawanya ayat Al-Quran dan hadis untuk mengislamkan hujahnya. Sedangkan menyamakan golongan tolak darurat dan pelampau agama adalah satu kiasan yang tidak kena dan jauh
dari kebenaran. Dalam istilah perundangan Islam, ianya dinamakan Qiyas Ma'al Farik. Jelas pengerusi jawatan kuasa merayu penamatan proklamasi darurat itu. Khalid membidas kenyataan Hadi yang mendakwa kononnya golongan yang merayu darurat ditamatkan tidak mementingkan nyawa manusia asalkan mencapai matlamat politik untuk mendapat kuasa. Saya terfikir Presiden PAS ini telah hilang dalam lamunan dan khayalannya. Tidak menyedari bahawa rampasan kuasa melalui pengkhianatan politik golongan yang disokongnya adalah sebenarnya punca berlakunya gelombang ketiga. Tidakkah dia sedar bahawa atas keinginan kuasa melalui politik khianat, kerajaan-kerajaan negeri dirampas tanpa malu sehingga berlakunya pilihan raya negeri PRN Sabah dan PRN itu pula pencetus gelombang ketiga, bidas Khalid. Menurut bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu, PAS bersama bertanggungjawab atas tindakan khianat yang membawa malang itu. Maksud Khalid, malang kerana kini Malaysia terbeban dengan ratusan ribu mangsa COVID-19. Kalau ada yang kejam dan tidak berhati perut demi kuasa, ianya pihak Perikatan Nasional dan Barisan Nasional serta GPS, iaitu gerombolan pengkhianat dan tamak kuasa yang sedang berkuasa hari ini dan tiada yang boleh menafikan. Itulah sebenarnya sebab mengapa darurat diisytiharkan. Semata-mata supaya gerombolan ini tidak bermaruah ini terus berkuasa. Khalid menegaskan bahawa darurat tiada kena mengena dengan kawalan pandemik dan wabak atau PKP dan SOP. Melalui darurat ini, maka kuasa mutlak dipegang gerombolan ini. Mereka meluluskan undang-undang serta perbelanjaan duit negara sesuka hati mereka. Mereka menambahkan hutang dan menggunakan duit tabung negara ikut kehendak mereka. Dan yang paling penting, mereka terus berkuasa tanpa mandat rakyat dan sokongan mereka. Tidak malu dan tidak bermaruah sungguh gerombolan ini melakukan pengkhianatan terhadap rakyat dan negara dalam keadaan celik dan sedar. Mungkin Presiden PAS sahaja yang dalam keadaan tidak sedar dan terus berkhayal. Nah, itulah bidasan paling keras oleh Khalid Samad terhadap bekas Presiden partinya dahulu. Semoga akan terus dibogelkan kecetikan pemikiran dan kedangkalan diri sang Presiden. Seperti mana diteruskan penonjolan kebogelan diri sang Maharaja dalam kisah The Emperor's New Clothes. Mungkinkah ini penyudahan paling tepat yang ditetapkan ilahi terhadap seorang yang pernah mengkafirkan sesama Islam sambil membawa imej ilmuwan dan ulama bertaraf dunia? Tegas Khalid di hujung tulisannya. Jom channel melihat tulisan Khalid turut membayangkan rasa sedih beliau kerana masih ada manusia yang sedia diperbodohkan dengan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang sebenarnya bukan untuk situasi yang sedang dihadapi negara pada masa ini. Malangnya, ada juga yang nampaknya mahu turut sama mencuba memakai baju baharu Maharaja ini. Kononnya Tan Sri Muhyiddin Yassin terus mendapat sokongan tertinggi menurut satu kajian, sedangkan hakikatnya dapatan pengkaji itu sama seperti memberi baju ajaib. Teruskan kalian syok sendiri memakai baju ajaib Maharaja itu. Kepada Kerajaan Perikatan Nasional, ingat rakyat bodoh ke? Perlu diingat bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut Nuzul Al-Quran.